Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada pensyarah DWCP 1042, yaitu Dr. Adeline Leong Suki dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Option BKD SK ingin membentangkan tugasan 3, yaitu analisis artikel penulisan akademik berdasarkan artikel yang telah kami hasilkan dalam tugasan 2. Pembentangan ini akan menilai artikel tersebut dari aspek yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan, yaitu yang pertama, keutuhan wacana, kedua, ketepatan penulisan APA, ketiga, kejelasan penulisan, keempat, contoh dan sokongan rujukan, kelima, penggunaan sekurang-kurangnya 5 sumber rujukan, keenam, analisis berasaskan bukti dan contoh artikel, dan yang terakhir yaitu penerapan elemen KPPB. Seterusnya, kami juga akan menunjukkan bagaimana penambahbaikan boleh dilakukan dari segi struktur, hujah, analisis, dan penggunaan media digital. Kini, saya akan menghuraikan bahagian 2, yaitu pengenalan artikel. Artikel yang dianalisis bertajuk Etika Komunikasi dalam Era Digital, di mana fokus utamanya ialah bagaimana kecanggihan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bagaimana perubahan ini membawa cabaran kepada kesantunan, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membincangkan secara mendalam bagaimana perkembangan pesat teknologi seperti media sosial, aplikasi mesej segera, dan platform digital telah mengubah cara manusia berinteraksi antara satu sama lain. Artikel ini menekankan bahwa walaupun teknologi memudahkan hubungan sosial dan penyebaran maklumat, perubahan ini juga mencetuskan pelbagai cabaran baru terhadap kesantunan bahasa, etika komunikasi, dan kesejahteraan masyarakat. Penulis mengetengahkan bahwa komunikasi digital bukan sekadar soal menghantar mesej dengan cepat, tetapi turut melibatkan tanggung jawab moral dan nilai pribadi ketika berada di ruang maya. Selain itu, artikel memberi perhatian kepada 3 isu besar komunikasi digital, yaitu penyebaran maklumat palsu, penggunaan bahasa kasar, dan menghina serta buli cyber. Artikel ini memberi penekanan kepada 3 isu utama yang semakin ketara dalam komunikasi digital masa kini. Penyebaran maklumat palsu atau fake news sering berlaku secara tidak terkawal sehingga menjejaskan keharmonian sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sumber maklumat. Penggunaan bahasa kasar dan menghina pula menyebabkan norma kesantunan semakin terhakis, terutama dalam perbualan di media sosial yang cenderung kepada konflik dan salah faham. Seterusnya, buli cyber merujuk kepada perbuatan menyerang, memalukan, atau mengugut individu di platform digital sehingga menimbulkan tekanan emosi dan kesan psikologi yang serius. Dalam masa yang sama, 4 cadangan utama telah diketengahkan oleh artikel ini, yaitu pendidikan etika komunikasi, penguatkuasaan undang-undang, peranan platform media sosial, dan kempen kesedaran masyarakat. Selain mengenal pasti masalah, artikel turut mencadangkan 4 langkah penambahbaikan, termasuk membina kesedaran sejak awal tentang penggunaan bahasa yang bertanggung jawab, memastikan tindakan tegas diambil terhadap penyebaran fitnah, serta pemantauan kandungan oleh platform media sosial bagi melindungi pengguna. Kempen kesedaran masyarakat juga ditekankan sebagai usaha penting untuk mendorong pengguna agar lebih peka terhadap kesan tingkah laku di ruang digital. Artikel ini juga menggunakan beberapa rujukan akademik seperti Halliday 1975, Greece 1975, Franks 2006, dan laporan MCMC 2020 untuk memperkukuhkan konsep kesantunan dan etika komunikasi.
konsep kesantunan oleh Halliday, serta prinsip kerjasama oleh Gliss digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digital masih perlu mematuhi norma linguistik dan nilai sosial. Kajian Franks turut menerangkan isu etika dalam media, manakala laporan MCMC memberikan data semasa tentang penyalahgunaan media sosial di Malaysia. Keseluruhan, rujukan ini menguatkan analisis penulis dan memberi gambaran menyeluruh tentang cabaran komunikasi digital hari ini. Seterusnya, saya akan menghuraikan bahagian 3, yaitu analisis keutuhan wacana. Dalam aspek keutuhan wacana, artikel ini menunjukkan struktur yang tersusun dan mematuhi format penulisan akademik yang standar. Pengenalan artikel memberikan gambaran yang jelas mengenai konteks komunikasi digital, manakala definisi yang dikemukakan daripada tokoh seperti Halliday dan Abdul Samad Arif memberikan asas teori yang kukuh. Dengan adanya definisi ini, pembaca lebih mudah memahami konsep komunikasi digital seperti perspektif akademik yang menjadi asas kepada analisis artikel. Secara keseluruhan, pembahagian artikel mengikut tajuk dan subtajuk membolehkan pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis dengan mudah, menjadikan isi kandungan lebih tersusun dan sistematik. Namun, apabila dinilai dari sudut keutuhan wacana mengikut standar akademik yang lebih mendalam, terdapat beberapa kelemahan yang ketara. Pertama, peralihan idea dalam artikel masih terbatas. Perenggan kurang menggunakan penanda wacana analitis seperti implikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa dan dalam konteks ini. Kekurangan ini menyebabkan huraian kelihatan seperti senarai fakta atau poin yang berasingan, bukannya aliran hujah yang logik dan saling menyokong. Tanpa penanda wacana, pembaca mungkin sukar melihat hubungan, sebab, akibat, atau kesan daripada setiap hujah yang dikemukakan, menjadikan wacana kurang berkesan untuk tujuan akademik yang memerlukan pemikiran kritis dan analitis. Kedua huraian isu dalam artikel juga terlalu ringkas dan kurang mendalam. Sebagai contoh, dalam bahagian yang membincangkan maklumat palsu, artikel hanya menekankan kesan umum seperti penyebaran berita palsu dan ketidakpercayaan terhadap maklumat. Namun, wacana yang mantap sepatutnya mengaitkan isu ini dengan faktor-faktor yang lebih kompleks, termasuk psikologi pengguna yang cenderung mempercayai berita sensasi tanpa semakan fakta. Selain itu, algoritma platform media sosial seperti Facebook dan TikTok yang mempercepat penyebaran maklumat juga wajar dijelaskan, karena ia memainkan peranan penting dalam bagaimana maklumat palsu sampai kepada pengguna. Implikasi sosial jangka panjang seperti pembentukan persepsi salah dalam kalangan masyarakat, polarisasi pandangan, dan krisis kepercayaan terhadap sumber berita rasmi juga perlu dibincangkan untuk memberi gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesan isu ini. Ketiga, artikel kurang mengintegrasikan bukti empirikal dalam wacana. Walaupun rujukan seperti MCMC 2020 disenaraikan dalam bahagian rujukan, artikel tidak menyertakan fakta yang penting yang dapat memperkukuh hujah. Contohnya, bilangan kes berita palsu yang meningkat sehingga 260 laporan dalam tempo Mac hingga Mei 2020, atau statistik bahwa 70% pengguna media sosial mudah menerima maklumat tanpa menyebak sumber. Sekiranya data ini diintegrasikan ke dalam perenggan yang relevan, ia akan meningkatkan kredibiliti artikel, memberi asas yang lebih kukuh kepada hujah yang dikemukakan, dan menunjukkan penulis mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dibincangkan. Selain itu, artikel juga tidak menekankan analisis kritis yang membezakan antara sebab, kesan,
dan implikasi sesuatu fenomena. Contohnya, dalam bahagian komunikasi digital, penulis hanya menekankan kemudahan dan kepantasan penyebaran maklumat tanpa membincangkan bagaimana aspek ini membawa kepada perubahan budaya komunikasi, etika digital atau risiko penyebaran maklumat salah. Wacana yang baik seharusnya mampu mengaitkan teori dengan contoh semasa, menunjukkan hubungan antara konsep akademik dan fenomena nyata, serta memberi penilaian kritis terhadap isu yang dibincangkan. Secara keseluruhannya, artikel ini tersusun dengan baik dan jelas, namun terdapat kekurangan dari segi kedalaman analisis, peralihan ide serta integrasi bukti empirikal. Untuk tugasan 3, wacana perlu diperkukuh dengan penekanan kepada aliran hujah yang kritis, analitis, dan berasaskan bukti. Penambahbaikan ini akan membolehkan artikel menyampaikan hujah secara lebih mantap, logik, dan memberi impak akademik yang lebih tinggi, sekaligus memenuhi standar keutuhan wacana yang dikehendaki dalam penulisan akademik. Dengan langkah-langkah ini, pembaca bukan sahaja dapat memahami isi kandungan, tetapi juga menilai kesan dan implikasi isu komunikasi digital dengan lebih mendalam dan kritis. Seterusnya pada bahagian 4, ketepatan format APA 7. Dalam aspek ketepatan penulisan APA, analisis kami mendapati terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, artikel mempunyai lebih daripada 5 rujukan. Yang kedua, sumber rujukan akademik digunakan. Bagi kekurangan pula, yang pertama, terdapat pautan Google Search yang digunakan adalah tidak sah. Yang kedua, maklumat penerbit, halaman, dan DOI tidak lengkap. APA memerlukan maklumat penuh, bukan hanya link semakan. Yang ketiga, in-text citation tidak digunakan. Setiap fakta tokoh perlu dirujuk dalam teks. Contohnya, menurut Grace 1975, prinsip kerjasama membentuk asas komunikasi berkesan, dan uraian seterusnya. Agar memenuhi standar tugasan 3, semua rujukan perlu diformat semula sepenuhnya. Contoh rujukan APA yang betul adalah nama pengarang pada bahagian yang hadapan, yaitu seperti Halliday, M.A.K. 1975, An Introduction to Functional Grammar, Edward Arnold, seperti berikut. Dan terdapat juga contoh-contoh yang lain, seperti dalam petikan. Kesimpulannya, artikel masih jauh dari ketepatan APA yang diperlukan dalam tugasan ini. Pembetulan penting perlu dilakukan sebelum pembentangan. Untuk bahagian kelima, yaitu kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam sebuah karya akademik karena ia menentukan sejauh mana message dan hujah dapat difahami dengan tepat oleh pembaca. Berdasarkan analisis kami, kejelasan penulisan dalam artikel ini boleh dianggap sebagai aspek yang paling kuat dan paling menonjol berbanding elemen yang lain. Secara keseluruhannya, bahasa yang digunakan adalah mudah difahami, ayat tersusun dengan baik, dan struktur perenggan yang dibina menunjukkan aliran ide yang jelas dan teratur. Pembaca dapat mengikuti pemikiran penulis dari satu perenggan ke perenggan yang berikut dengan lancar tanpa kekeliruan. Ini menunjukkan bahwa penulis mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun maklumat dan menyampaikan fakta secara sistematik. Namun begitu, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian untuk meningkatkan lagi mutu penulisan akademik tersebut. Yang pertama,
ialah penggunaan ayat yang terlalu panjang. Terdapat beberapa bahagian dalam artikel yang menggunakan ayat yang sangat panjang. Apabila ayat menjadi terlalu panjang, ia mengurangkan kelancaran dan menyukarkan pembaca memahami isu utama. Contohnya, ayat seperti etika komunikasi ini seperangkat prinsip moral yang ada dalam kesimpulan tugasan penulis. Ayat ini boleh dipecahkan kepada 2 atau 3 ayat yang lebih ringkas supaya pembaca dapat menangkap maksud secara lebih jelas. Dalam penulisan akademik, ayat yang ringkas tetapi padat adalah lebih berkesan daripada ayat panjang yang sukar difahami. Yang kedua, kekurangan penggunaan ayat analitis. Penulisan dalam artikel ini lebih cenderung kepada bentuk penerangan deskriptif berbanding penulisan analitis. Ayat penerangan hanya memberikan maklumat, tetapi ayat analitis menilai, menghubungkan fakta dengan isu, dan menunjukkan pendirian penulis. Sebagai contoh, selepas menyatakan fakta atau teori, penulis sepatutnya menambah penjelasan seperti mengapa perkara ini penting, bagaimanakah fakta ini menyokong hujah utama, dan apakah implikasi jika tidak diambil tindakan. Penulisan analitis menggambarkan kematangan akademik dan meningkatkan nilai penyelidikan. Seterusnya yang ketiga, kesimpulan kurang menutup hujah dengan berkesan. Bahagian kesimpulan dalam artikel dilihat kurang menutup hujah secara lengkap. Kesimpulan yang baik bukan hanya mengulang isi perbincangan, tetapi perlu merumuskan implikasi, cadangan, dan mesej terakhir yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, kesimpulan boleh diperkuatkan dengan elemen seperti rumusan keseluruhan isu utama, kepentingan kajian kepada masyarakat atau pendidikan, dan cadangan masa depan atau langkah penyelesaian. Kesimpulan sebegini akan memberikan kesan yang lebih kukuh dan meninggalkan pemikiran kritikal kepada pembaca. Untuk rumusan bahagian ini, jika penambahbaikan ini dilakukan, kejelasan penulisan dalam artikel ini berpotensi untuk dikategorikan sebagai cemerlang dalam konteks penulisan akademik dan persembahan lisan. Penulis telah menunjukkan asas yang kokoh dan dengan memperbaiki beberapa kelemahan kecil, artikel ini mampu mencapai standar profesional yang tinggi serta meninggalkan impak yang lebih berkesan kepada pembaca. Salam sejahtera, saya akan membentangkan bagian 6 yaitu analisis contoh dan penggunaan sekurang-kurangnya 5 rujukan akademik. Pertama, berdasarkan arahan tugasan, kita dikehendaki melakukan analisis yang disokong dengan contoh-contoh daripada artikel. Dalam artikel yang kami rujuk, sebenarnya terdapat beberapa contoh yang relevan. Antaranya termasuklah penyebaran berita palsu berunsur politik, penggunaan bahasa kasar di media sosial, dan bully cyber dalam kalangan remaja. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa masalah komunikasi digital bukan sahaja berlaku dalam kalangan pengguna biasa, tetapi turut melibatkan golongan remaja, pengikut politik, dan masyarakat umum. Namun, jika kita melihat semula quality analisis dalam tugasan asal, terdapat beberapa kelemahan besar yang perlu diperbaiki. Pertama, contoh-contoh ini tidak dikaitkan dengan rujukan akademik. Kita menyebut peristiwa atau masalah, tetapi tidak menyokongnya dengan kajian, teori, atau laporan empirikal. Kedua, tidak penggunaan data seperti statistik, dapatan, penyelidikan, atau kajian case yang boleh meningkatkan credibility analisis. Ketiga,
analisis yang lebih mendalam tentang mengapa dan bagaimana masalah ini berlaku turut dijelaskan. Sebagai contoh, mengapa remaja mudah terdedah kepada bully cyber, mengapa rakyat mudah percaya berita palsu. Selang-selang ini penting untuk menghasilkan analisis yang kritis. Seterusnya, untuk penyampaian 2, kami mencadangkan kaidah penambahbaikan agar tugasan memenuhi kehendak Republik Pensyarah. Contohnya, apabila menyebut isu berita palsu, kita boleh menyokongnya dengan data sebenar seperti menurut laporan MCMC 2020 sebanyak 260 kes berita palsu berkait COVID-19 dikenal pasti sepanjang tempo Perintah Kawalan Pergerakan. Pernyataan seperti ini bukan sahaja menambah kredibiliti, tetapi menunjukkan bahwa kita menggunakan rujukan yang sahih. Selain itu, kita boleh mengaitkan contoh dengan teori. Misalnya, fenomena ini berlaku karena pengguna cenderung mempercayai maklumat yang mengesahkan kepercayaan sedia ada mereka. Situasi ini selaras dengan teori kognitif bias dalam psikologi. Dengan cara ini, analisis bukan sekadar menyebut apa yang berlaku, tetapi menerangkan mengapa ia berlaku berdasarkan teori akademik. Begitu juga untuk isu bahasa kasar di media sosial. Kita boleh menyokongnya dengan kajian seperti kajian oleh Ahmad Fuad, Ahmad Hasan et al. 2020 menunjukkan bahwa penurunan kesantunan bahasa dalam interaksi digital berlaku karena ketiadaan kawalan emosi dan norma sosial ketika berkomunikasi secara maya. Dan bagi bully cyber, kita boleh memasukkan rujukan seperti menurut UNICEF 2021, hampir 1 daripada 5 remaja di Asia Tenggara pernah mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk bully cyber. Apabila 5 atau lebih rujukan ini dimasukkan, analisis akan menjadi jauh lebih lengkap, sistematik, dan akademik. Akhir sekali, seperti yang disimpulkan oleh penyampaian 3, penambahbaikan rujukan dan pengukuhan contoh ini akan menjadikan analisis kita lebih kritis, lebih meyakinkan, serta benar-benar memenuhi kehendak Republik Tugasan. Tugasan bukan hanya menyenaraikan contoh, tetapi menunjukkan pemahaman mendalam melalui bukti, teori, dan penjelasan analitik. Sekian saja pembentangan saya untuk bahagian ini. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian 7, yaitu penilaian KPPB yang merangkumi sosial, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, dan kreativiti berdasarkan artikel dan persembahan kami. Pertama, dari aspek sosial, artikel yang dianalisis menunjukkan nilai integriti yang baik, penulis tidak melakukan plagiarisme, dan semua idea yang digunakan adalah ditulis semula dengan gaya bahasa sendiri. Walaupun begitu, terdapat ruang penambahbaikan terutamanya pada bahagian rujukan APA. Beberapa rujukan belum mengikut format APA edisi terkini, dan perkara ini penting untuk menunjukkan tahap profesionalisme dan etika akademik. Penambahbaikan pada aspek ini bukan saja menguatkan kredibiliti artikel, tetapi juga mencerminkan sasya akademik yang tinggi. Seterusnya, dari aspek kewarganegaraan, artikel ini selaras dengan prinsip kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Artikel membincangkan isu keselamatan digital, penyebaran maklumat palsu, serta kepentingan komunikasi yang harmoni dalam ruang maya. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat global hari ini karena setiap pengguna media sosial memerlukan literasi digital untuk memastikan interaksi yang selamat,
bertanggung jawab, dan beretika. Oleh itu, artikel ini berjaya menyampaikan nilai kewarganegaraan digital yang selaras dengan keperluan semasa. Beralih kepada kolaborasi, artikel asal mungkin ditulis secara individu. Namun, untuk tugasan video persembahan ini, kami telah memberi penekanan besar kepada semangat kerjasama. Kami bekerjasama rapat dengan menyediakan analisis, menghasilkan skrip, memilih contoh, dan membangunkan visual persembahan. Proses ini menunjukkan bahwa walaupun tugasan akademik boleh dihasilkan individu, penyampai secara berkumpulan memerlukan koordinasi, perbincangan, serta sokongan antara ahli kumpulan. Elemen kolaborasi ini membantu meningkatkan kualiti persembahan secara keseluruhan. Dari aspek komunikasi, artikel ini menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan teratur. Namun, ada satu aspek utama yang boleh diperbaiki, yaitu pengintegrasi bukti ilmiah dalam hujah. Walaupun bahasa sudah baik, penyampaian akan lebih meyakinkan sekiranya disokong dengan statistik, teori, atau dapatan penyelidikan. Komunikasi activity bukan sekadar penyampaian ide, tetapi membuktikan ide tersebut dengan sumber yang sahih. Maka, kami cadangkan integrasi bukan ilmiah yang lebih konsisten dalam artikel dan persembahan. Akhir sekali, untuk creativity, artikel ini menyentuh isu yang penting tetapi masih kurang dari segi creativity dalam penyampaian. Contohnya, artikel belum memanfaatkan elemen visual seperti peta mindah teori, model analisis, atau penyertaan kajian case sebenar yang dapat memberi gambaran lebih jelas kepada pembaca. Oleh itu, creativity boleh dipertingkatkan dengan menggunakan visual, infografik, atau pendekatan analisis yang lebih inovasi dalam tugasan seterusnya. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian KPPB dari sosial, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, dan creativity, artikel dan persembahan kami menunjukkan kekuatan dalam integriti, kewarganegaraan digital, dan kerjasama kumpulan. Pada masa yang sama, terdapat ruang penambahbaikan dari segi komunikasi ilmiah dan kreativiti penyampaian. Dengan perbaikan ini, kualiti tugasan akan menjadi lebih mantap, kritis, dan menepati piawai akademik yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, artikel etika komunikasi dalam era digital mempunyai asas yang kuat dari segi struktur, bahasa, dan relevansi. Namun, terdapat beberapa kelemahan utama yang perlu diperbaiki agar selaras dengan kehendak tugasan 3. Terdapat penambahbaikan utama termasuk pembetulan format APA, penambahan bukti empirikal, pengukuhan analisis, penggunaan penanda wacana akademik, dan penggunaan data visual dan video. Sekian pembentangan kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga analisis ini dapat membantu memahami kekuatan dan penambahbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu penulisan akademik dalam era digital.